Dalam keadaan kelang kabut tu, TJ terdengar bunyi petir dan diikuti dengan gumpalan asap hitam berkumpul di tengah gelanggang sabung ayam. Dari gumpalan asap tu keluar percikan bunga api yang menuju ke arah Agam. Pelik, bila percikan tu kena tubuh Agam, ia berpatah balik ke dalam gumpalan asap dan terus hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan Jin siri 97 dan 98, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Pada yang belum subscribe, sila subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya akan letakkan link dekat bawah juga. Macam masa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Tiba-tiba Najib bersuara, "Kalau datuk kamu tak bagi, kamu lari je dari rumah, ikut aku." Itu satu cadangan yang baik, tapi susah nak buat. Tak susah, kau bukan lari selama-lamanya. Lari sehari dua untuk cari kerja. Dapat atau tidak, kau balik juga ke rumah. Betul juga cakap kamu. Bila kita nak mulakan? Aku tulis surat dulu pada bapa saudara aku. Bila pemilihan tu nak diadakan, bila dapat jawapan, kita terus pergi. Kau jangan tipu aku. Tak, aku berjanji. Warung Wak Dolah mereka tinggalkan. TJ mula terbayangkan betapa hebatnya dia pakai seragam polis dengan kayu shota di pinggang. TJ tersenyum sendirian. Masa dalam perjalanan balik ke rumah tu, tiba-tiba Najib ajak ke tempat sabung ayam. Datuk TJ tak bagi ke tempat tu, tapi TJ macam terpukau. Ikut je rentak Najib. Tempat sabung ayam tu bukannya dekat. Mereka terpaksa naik bas menuju ke tempat yang bernama Air Terjun, terletak dalam daerah Larut Matang. Turun dari bas terpaksa jalan kaki, redah kawasan hutan. Hutan berpaya pula tu, lebih kurang sebatu jauhnya. Mungkin untuk memudahkan para penyabung ayam, kawasan yang berpaya tu dibina jalan kecil yang diperbuat dari batang kayu bakau. TJ panggil Titi, Najib pula sebut Jati, panggilan pendek gabungan daripada jalan dan Titi. Cuma orang-orang tertentu dan biasa ke kawasan tu je yang tahu cari jalan rahsia tu. Dari tepi jalan raya, jalan kayu tu tak nampak sebab dilindungi pokok tebal. Di celah-celah rimbunan pokok tu ada lorong kecil yang boleh dilalui oleh orang, basikal dan motosikal. Dekat hujung lorong tu ada kawasan lapang dengan beberapa buah bangsal yang dibina khas beratapkan daun rumbia. Semua basikal dan motosikal orang yang nak pergi ke tempat sabung ayam tu ditinggalkan dekat situ lah. Yang datang bawa kereta pula, mereka letak kereta di kawasan rumah orang sebelah kanan jalan raya, lebih kurang 2 rantai daripada tempat turun bas tu. Mereka terus melangkah dengan berhati-hati. Najib yang selalu datang ke situ terus ceritakan keadaan kawasan tu dengan terperinci. Tak ada siapa yang dibenarkan berhenti dalam perjalanan. Kalau langgar pantang, buruk padahnya. Apa padahnya, Najib? TJ berhenti melangkah. Cepat-cepat Najib tolak badan TJ supaya teruskan perjalanan. TJ tanya sekali lagi, apa padahnya Najib? Di panah peti, di baham harimau atau sebagainya. Najib perlahankan langkah sambil merenung ke kawasan paya yang ada tanah dan ditumbuhi pokok rendang. Kau tengok Tama,
Najib tunjuk ke arah pokok rendang. TJ terkejut. Seekor ular sawa sebesar pemeluk bergerak dan menuju ke kawasan berpaya, lalu berenang dalam paya. Perasaan TJ jadi gemetar. Ular sawa tu menuju ke arah mereka. TJ mula yakin tentang penunggu yang dikatakan Najib. "Jip," kata TJ bila tengok ular sawa mendekati Titi. "Sabar, kau jangan tegur. Kau cakap." Najib berhenti bercakap. Wajahnya nampak pucat. Air dalam paya terus beralun akibat gerakan ular sawa tu. Dalam sekelip mata, ular sawa yang bercorak batik tu dah berada dalam jarak yang dekat dengan mereka. TJ tengok Najib macam nak menangis. Ular sawa besar tu dah berada bawah Titi, lalu memanggungkan kepalanya. TJ bertambah cemas dan bersuara, "Najib, kau kata tadi kita mesti baca. Apa yang nak kita baca?" "Kita cakap macam ni, Tamah. Datuk nenek penunggu paya, anak cucu nak tumpah lalu. Janganlah kacau kami. Izinkan kami lalu." Kuat Najib cakap macam tu. TJ pun terus ikut sekali cakap benda yang sama. Ular sawa bawah Titi tu macam faham je. Ekornya melibas ke kiri, ke kanan. Kemudian ular sawa tu pusingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri macam cari sesuatu. Akhirnya terus menyelam. Tak tunggu lama, mereka teruskan perjalanan. Najib bersuara, "Kau jangan berhenti lagi. Niat nak berhenti pun jangan ada dalam hati." Ular sawa tu lari sebab terkejutkan suara kita, bukan dia faham cakap kita. Mana ada binatang yang faham cakap manusia. "Kamu jaga mulut, Tamah. Kalau tak ada penunggu yang kacau kamu, aku yang hentak kamu dengan penumbuk ni." Akhirnya mereka sampai ke tempat yang dituju. Kawasan sabung ayam tu cukup bersih dan cantik. Tak jauh daripada gelanggang sabung tu ada 2 buah pondok yang lengkap dengan tandas, telaga, tempat tidur dan dapur memasak. Pondok yang sebuah lagi tu nampak macam sebuah warung yang jual makanan, rokok dan lain-lain. Ada beberapa jalan rahsia untuk selamatkan diri kalau diserbu pihak berkuasa. Waktu TJ sampai tu, ada 2 ekor ayam tengah berlaga. TJ dapat tahu salah seekor dari ayam tu adalah ayam sabung jago dari Kelantan, datang untuk lawan ayam jago tempatan. Orang yang bertaruh pun bukan sikit jumlahnya. Kawasan hutan tu bergegar dengan tempik sorak orang berjudi. Ayam sabung tempatan kalah dengan jago ayam sabung dari Kelantan. Tuan ayam sabung Kelantan tu kecil orangnya. Dia tak sebut dirinya datang daripada Kelantan. Dia megah kalau disebut sebagai orang Melayu Patani. Mana jagonya? Seorang lelaki muncul di tepi gelanggang. Orangnya berbadan tegap, berkulit gelap dan perkenalkan dirinya sebagai Agam je. Semua orang yang berada dekat situ renung ke arah Agam. Beberapa orang segera hilangkan diri. Mereka syak Agam ni anggota polis yang menyamar sebagai penyabung ayam. Dalam keadaan yang agak huru-hara tu, Udin Tarzan muncul dari belakang warung. Mata Udin Tarzan tertumpu ke arah TJ dan bersuara, "Apa kamu buat dekat sini, Tamah?" "Saja datang." "Datuk kamu tahu kamu datang sini?" "Tak tahu." Kamu yang bawa orang yang bernama Agam ke sini?" "Tak, baru kenal dekat sini." TJ memang kenal sangat dengan Udin Tarzan yang berbadan tegap, kaki gaduh dan kaki pukul tu. Tetapi dia pernah kalah dengan Datuk TJ dan akhirnya amat hormati Datuk TJ. Patutlah TJ jarang nampak dia. Rupa-rupanya Udin Tarzan dah jadi pengawal keselamatan tempat sabung ayam tu. Udin Tarzan terus perhati gerak-geri si Agam tu. TJ teringat macam mana Udin Tarzan cabar datuk dia depan masjid kampung kota. Sebaik saja datuk TJ keluar dari masjid lepas solat Zuhur. Udin Tarzan terus hulurkan tangan kanan, tapi kakinya cuba sepak pangkal peha Datuk TJ. Tapi Datuk TJ undur setapak ke belakang. Udin Tarzan bersuara, "Dengar khabar awak orang tu handal. Boleh saya cuba?" "Saya tak pandai dan handal. Yang paling handal dan kuat ialah Allah. Saya minta pertolongan darinya. Saya anak Pulau Pangku dari Sungai Pinang. Saya nak uji awak." "Tak usahlah. Saya nak cuba." Udin Tarzan keluarkan golok panjang. Datuk TJ jadi cemas dan terus membongkok dan ambil sepotong kayu. Datuk TJ bersuara, "Tak usahlah bergaduh. Baik kau balik." Orang tua penakut, "Baiklah, kalau kau dah berhajat, kau letak kayu ni. Kalau putus, aku mengaku kalah."
Datuk TJ hulurkan kayu yang dipegangnya pada Udin Tazan. Dengan sekali tetak, kayu tu putus dua. Bahagian hujung yang terputus tu melayang ke depan lalu pukul pangkal kemaluan Udin Tazan. Dia terpekik terlolong tahan kesakitan. Datuk TJ segera rawat dia. Bila sakitnya dah hilang, Udin Tazan bersalaman dengan Datuk TJ dan bersuara, "Saya tahu awak bukan orang tua sebarangan. Tua awak tua berisi. Belum pernah kayu yang ditetak datang semula pada orang yang menetaknya. Bukan sekali dua saya tetak kayu yang dihulurkan orang, tapi dengan awak saya terkena. Kamu mesti belajar lagi," kata Datuk TJ sambil menggosok-gosok kepala Udin Tazan. Sejak tu Udin Tazan sangat hormat dengan Datuk TJ. Bila dah hormat Datuk TJ, dengan sendirinya dia amat segan dengan TJ. Udin fikir Datuk TJ telah curahkan bermacam-macam ilmu pada TJ. Udin rapat pada Agam dan bertanya, "Kamu dari mana?" "Aku dari Ulu Bernam. Dengar khabar ayam dekat sini jago-jago belaka. Aku nak cuba." "Kamu mata gelap polis?" "Tak. Kalau tak percaya periksalah." Agam segera diperiksa oleh kaki tangan Udin Tazan. Mereka puas hati. Agam bukan hantu polis. Udin Tazan segera beritahu ketuanya, seorang lelaki keturunan Pakistan, emak Melayu, ayah Pakistan, berbadan tegap. Dia hanya muncul sesekali untuk kutip bayaran pada orang yang gunakan gelanggangnya. Kalau ada yang membantah, Udin Tazan akan bertindak. Bila ketua Udin Tazan puas hati, Udin Tazan pun umumkan yang gelanggang boleh digunakan. Sebelum ayam sabung dilepaskan dalam kawasan gelanggang, Udin Tazan minta RM3 seorang dari orang yang nak bersabung ayam tu. Orang ramai mula bersorak. Orang dari Kelantan mula lepaskan ayam sabungnya di gelanggang. Agam masih berdiam diri. Orang dari Kelantan terpaksa ambil ayamnya kembali. Agam terus duduk di bucu gelanggang. Matanya merenung setiap wajah yang ada dekat situ. Bila matanya bertentangan dengan mata TJ, dada TJ terus berdebar. TJ berbisik pada Najib, "Aku rasa lain macam je orang tua tu." "Ya, aku pun macam tu. Matanya macam ada satu kuasa. Namanya pun ganjil. Mana ada orang nama Agam? Kalau Adam tu adalah." Beberapa orang yang berada di bucu gelanggang menjeling ke arah Agam dengan penuh rasa curiga. Agam tetap tenang. Udin bersuara, "Mana ayam awak? Gelanggang tak boleh dibiar lama-lama begini. Nanti orang bawa ayam datang. Berapa lama saya nak tunggu?" Udin Tazan genggam penumbuk dan terus berlega-lega depan Agam. TJ segera renung wajah Najib dengan rasa cemas. Serentak mereka berdua beredar dari tepi gelanggang menuju ke pokok kundang condong jauh dari gelanggang. Kalau jadi apa-apa, boleh lari. Belum sempat sampai ke sana, Udin Tazan dah panggil semula ke gelanggang. "Jangan pergi ke mana-mana. Aku ada. Aku takkan biarkan kamu mati katak tamah." Udin Tazan tarik tangan TJ. TJ hanya mengikut je. Sesekali TJ ternampak macam ada sesuatu dalam poket seluar Udin ni. Bila amati betul-betul, berderau darah TJ. Udin Tazan ada pistol. Jenis apa? TJ tak tahu. "Kamu berdua duduk sini," kata Udin. TJ dan Najib terus duduk tepi gelanggang dekat dengan Agam. Tiba-tiba Udin Tazan keluarkan pistol dan acukan dahi ke dahi Agam. Udin bersuara, "Kamu nak gagalkan semua yang diatur? Nak lawan sabung atau tak?" "Sabar, marah mainan syaitan. Orang yang waras tak pernah marah." "Jangan nak mengajar saya." "Tak, saya bercakap perkara yang benar." Perlahan-lahan Agam ambil pistol dari tangan Udin Tazan. Udin Tazan tak melawan, macam kena pukau. Pistol tu Agam campakkan ke tanah dan terus pijak. Bila kakinya dia angkat, pistol tu kelihatan berasap. Semua orang yang ada dekat situ gelengkan kepala. Pistol tu dah bertukar jadi besi yang amat buruk dan berkarat. Agam bersuara, "Minta maaf, saya tak nak bersabung ayam." "Kenapa? Tadi awak yang mencabar." "Saya memang tak minat." "Kalau tak minat, kenapa kamu mencabar?" "Saya cuma nak tengok muka orang yang simpan sabung ayam." "Awak permainkan kami." "Berjudi bukan mainan hidup saya." Agam terus tepuk pangkal lengan kanannya 3 kali. Selesai je tepuk, Udin Tazan macam tersedar dari lamunan. Dia terus bertempik sambil ambil sepotong kayu yang berada di sudut kanan gelanggang. Udin Tazan dah bersedia nak pukul kepala Agam. Tiba-tiba ada orang panggil nama Udin dari arah perdu pokok petai. Tak jadi si Udin ni nak pukul kepala Agam. Udin Tazan segera menoleh ke arah tersebut. Kayu di tangan terus dicampakkan keluar gelanggang. "Kau datang juga, Ali?"
Kalau dah berjanji mesti datang. Belum pernah menolak kalau nak bersabung. Ayam siapa lawan si jaguh aku? Banyak, dekat 700 kali. Jaguh seluruh Kelantan. Dipendekkan cerita, maka berlawanlah ayam sabung Ali dengan ayam sabung dari Kelantan. Bersoraklah orang ramai di tepi gelanggang. Tiba-tiba semua tertumpu ke arah Agam yang berdiri tengah gelanggang. Agam terus tangkap ayam lelaki dari Kelantan tu yang kelihatan terhuyung hayang dan segera mendekati lelaki dari Kelantan tu dan bersuara, "Ambil ayam kamu. Kami belaga ayam. Apa hak kamu ganggu kami? Islam larang pengikutnya berbuat kejam dengan binatang. Saya cari rezeki. Bukan ini caranya mencari rezeki. Tapi tak ada tapinya. Ambil ayam kamu dan pergi dari sini. Kalau kamu tak dengar cakap aku, buruk padahnya nanti." Lelaki dari Kelantan mula membantah, tapi bila dia tengok muka Agam, tak jadi membantah. Tanpa banyak cakap, dia terus ambil ayam sabungnya dan melangkah menuju ke arah pokok tempat Ketua Udin Tazen tu berehat. Agam renung ke kiri. Ayam sabung Ali dah tak ada dalam gelanggang lagi. Sebahagian orang ramai yang berada dekat tepi gelanggang mula beredar, masing-masing nak selamatkan diri. Kamu kemari dekat aku," kata Agam pada Ali yang bersila di tepi gelanggang. Ali tak hiraukan. Dia terus biarkan ayam sabungnya patuk padi atas tapak tangannya. Sesekali Ali raba ulu golok yang terselit di pinggangnya dan terus bersiul-siul kecil. Kemudian Ali bersuara, ayam sesat, jangan cuba nak tunjuk handal di tempat orang. Pulanglah dan buat kerja lain. Jangan nak ajar aku." "Bukan mengajar, tapi nasihat." "Diam bangsat!" Ali terus cabut golok dekat pinggang, baling ke arah Agam. Cepat-cepat Agam mengelak. Golok melekat pada pokok pulai. Agam terus menerpa ke arah Ali. Cepat-cepat Ali melompat dan lari ke arah pondok tempat Ketua Udin Tazen berehat. Ayam Ali terlepas lari ke dalam semak. Agam masih berdiri tengah gelanggang. TJ dan Najib yang sejak tadi jauhkan diri dari gelanggang mula gelisah. Mereka berlindung di balik pokok besar. TJ ajak Najib balik, tapi Najib tak nak. Dia nak tengok siapa yang menang. Agam tengah berdepan dengan Ketua Udin Tazen. Dalam jarak beberapa kaki kelihatan Udin Tazen, lelaki dari Kelantan dan Ali. Mereka pegang kayu bulat yang panjang. TJ dan Najib merangkak di celah-celah pokok kecil, mendekati mereka nak dengar apa yang nak diucapkan oleh Ketua Udin Tazen pada Agam. Tiba-tiba Udin Tazen, lelaki dari Kelantan dan Ali serentak serang Agam. Agam begitu tangkas elak serangan yang datang bertubi-tubi dan lebih banyak bertahan dari buat serangan. Akhirnya ketiga-tiga penyerang tercungap-cungap ke penatan dan terus jatuh ke tanah. Agam bersuara, "Aku tak nak bergaduh. Aku cuma nak betulkan kamu dari buat kerja maksiat. Baliklah ke rumah kamu." Macam dipukau, Udin Tazen, lelaki dari Kelantan tu dan Ali segera bangun cari lorong untuk pulang ke rumah masing-masing. Tak semena-mena Udin Tazen pusing ke kanan dan keluarkan rantai basikal yang diikat pada kayu kecil dari poket seluarnya. Udin Tazen menerpa ke arah Agam dan terus libas rantai basikal ke badan Agam. Anehnya, walaupun rantai basikal tu dah belit tubuhnya, tapi Agam tetap tenang dan tubuhnya tak cedera pun. Udin Tazen menggeletar. Dia jadi panik bila tengok rantai basikal tu relai jatuh ke tanah dalam bentuk ketulan hitam yang kecil macam tahi kambing. Udin Tazen terus buka langkah 1000. Tiba-tiba bahu Agam dipaut dengan kuatnya dari belakang. Susah dia nak toleh ke kiri dan ke kanan. Pautan tu macam mencengkam dan terbenam dalam kulit tubuhnya. Agam yakin cengkaman tu bukannya dari jari manusia. "Kamu belum tahu siapa aku. Kamu cari penyakit datang ke tempat aku." Lelaki tu segera lepaskan cengkaman di bahu Agam. Rupa-rupanya Ketua Udin Tazen yang perkenalkan dirinya sebagai Amjal Kamal. Menurutnya belum ada orang yang berani kacau. Ketua kampung, penghulu dan ketua balai pun tak berani kacau dia. Kemudian Amjal buka baju lalu campakkan ke tanah dan dipijaknya. Kedua belah lengannya penuh dengan tangkal dan azimat. Amjal keluarkan sebilah keris pendekar dan terus tikam perutnya dengan keris tu bertubi-tubi. Mata keris terus membengkok. Perutnya tak tercalar atau luka pun. Amjal terus campakkan kerisnya yang patah tu ke dalam semak. "Kau nampak sekarang," kata Amjal sambil keluarkan pistol yang diikat di pangkal peha kanannya dengan tali guni. Muncung pistol tu diacukan ke dahinya. Kemudian ditarik pemetik pistol. Satu letupan bergema. Amjal terus ketawa. Peluru pistol tu tak lut.
Lepas tu Amjal terus pecahkan sebotol kaca. Kaca botol tu terus ditelannya. Tapi Agam tetap tenang dan tak takut pun pada Amjal. Dia larang Amjal buka gelanggang sabung ayam dan suruh berambus dari sini. Sampai sini Amjal dah tak tahan sabar. Dia terus tembak Agam bertalu-talu. Tapi anehnya, sebutir peluru pun tak kena tubuh Agam. Amjal renung ke kiri, ke kanan dan terus campakkan pistol. Jatuh betul-betul depan Najib dan terus meletup. Najib menjerit, terus pingsan. TJ tak tahu nak buat apa dan segera keluar dari tempat persembunyian tu. Agam mendekati TJ dan berkata, "Kamu jangan ke mana-mana. Kejap lagi kawan kamu akan sedar dari pingsan." Agam terus renung ke arah Amjal yang tengah bawa sebatang besi. Bila Amjal nak pukul kepala Agam, Agam terus tepuk tanah. Besi di tangan Amjal terlepas. Kemudian Amjal terus lepaskan satu tendangan kencang ke arah Agam. Dengan tenang Agam tepis setiap serangan. Bila tak mampu kalahkan Agam dengan kekerasan, Amjal guna ilmu batin pula. Mereka berdiri bertentangan, masing-masing peluk tubuh. Agam bagi isyarat tangan pada TJ supaya kembali ke tempat persembunyian. Bila TJ sampai ke tempat tu, Najib dah tersedar dari pingsan. Dalam keadaan kelang kabut tu, TJ terdengar bunyi petir dan diikuti dengan gumpalan asap hitam berkumpul di tengah gelanggang sabung ayam. Dari gumpalan asap tu keluar percikan bunga api yang menuju ke arah Agam. Pelik, bila percikan tu kena tubuh Agam, ia berpatah balik ke dalam gumpalan asap dan terus hilang. Muka Agam kelihatan berpeluh. Dia hembus ke arah gumpalan asap. Dengan sekelip mata, asap itu terus hilang. Kemudian TJ dengan Najib nampak lengan kanan Amjal ditumbuhi bulu macam bulu orang hutan. Kukunya panjang macam kuku harimau, tapi tangan kirinya macam biasa je. Muka sebelah kiri Amjal berubah jadi rata. Tak ada hidung, tak ada mata, pipi dan bibir. Amjal berdiri tegak macam patung. Di bahagian belakangnya kelihatan kepulan asap yang menipis. TJ terus beredar dan segera menoleh ke arah Najib. Najib kelihatan tergamam dan bersuara, "Tama, apa yang kita nampak ni betul-betul terjadi ke?" "Ya, aku yakin Amjal Kamal banyak ilmu dunianya, kebal dengan sihir. Dia melindungi syaitan. Tengok Tama." TJ perhati ke arah Agam yang tengah tumpukan matanya ke arah tubuh Amjal. Setiap kali Agam gerakkan kelopak matanya, tangkal di leher Amjal putus sendiri, jatuh ke tanah lalu terbakar. Bila Agam gerakkan leher ke kanan, azimat di lengan Amjal terus relai jadi habuk. "Hei!" Amjal bertempik. Tangan yang bertali diangkat tinggi-tinggi. Dalam sekelip mata je, dia jatuhkan dirinya dan menjondolkan mukanya ke tanah, tak ubah macam khinzil. Agam tetap tenang. Kemudian Agam ramas jari jemari tangan kanannya dan tarik nafas. Kelima jari tangan kanannya tu tutup mata sebelah kiri. "Hei!" Sekali lagi suara jeritan Amjal bergema dalam kawasan hutan tu. Serentak dengan tu, dia terus melompat dan berdiri tegak. Tak semena-mena Agam jatuh terlentang. Kedua belah kakinya terangkat dan badannya berpusing-pusing di tanah macam ada tenaga gaib yang pusingkan dia. TJ dengan Najib terpukau tengok kejadian tu macam dalam filem. Kemudian mereka berdua terdengar azan berkumandang. Dekat situ mana ada masjid? Siapa pula yang azan? Waktu asar pun belum masuk. TJ bersuara, "Sudahlah, jangan fikirkan. Itu kerja makhluk Allah. Asalkan jangan ganggu kita cukup." Mereka berdua terus perhati semula ke arah Agam dan Amjal. TJ tengok Agam dah berdiri. Mereka bertentangan wajah sambil peluk tubuh. Antara Amjal Kamal dengan Agam, ternyata Amjal Kamal lebih hebat. Agam bersuara, "Aku tak nak apa-apa dari kau. Aku tak nak berlawan. Aku minta kau tinggalkan tempat ni. Kau tak berhak tahan apa juga keinginan aku." Kemudian Amjal terus pulas hujung rambutnya. Setiap kali hujung rambutnya dipulas, Agam menjerit kesakitan macam ada benda tajam yang cucuk setiap sendi dia. Amjal terus memintal-mintal hujung rambutnya. Agam terus mengerang kesakitan. Perlahan-lahan dia jatuh terduduk atas tanah. Dari lubang hidung dan mulutnya keluar air macam air liur. "Allahu Akbar!" Agam bertakbir. Serentak Agam bertenaga semula macam dapat satu tenaga gaib. Air yang keluar dari mulut dan hidung terus berhenti. Agam menggosok-gosok kedua belah tapak tangannya. Bibirnya bergerak-gerak macam membaca sesuatu. Tangan kirinya tepuk tanah 2 kali. Amjad Kamal terus ketawa. Agam bersuara,
Aku merayu pada kau, tinggalkan tempat ni. Amjal tak beranjak. Kemudian Agam terus duduk bersilik atas tanah. Amjal ambil sebatang kayu, terus dibalingnya ke arah Agam. TJ dan Najib tergamam bila tengok kayu yang dibaling ke arah Agam tu tak menuju ke sasarannya. Kayu tu berpusing-pusing di udara, kemudian hancur jadi debu. Kau nak tunjuk hebat je? Tak, semuanya kehendak Allah. Aku berdoa pada Allah supaya diberikan perlindungan. Ish, kau! Amjal terus lompat dan terekam ke arah Agam. Cepat-cepat Agam angkat tangan kanannya. Amjal terpekik. Dia tak dapat bergerak ke mana-mana, terapung-apung di udara. Kemudian Agam turunkan tangannya perlahan. Tubuh Amjal yang terapung-apung di udara tu ikut sama bergerak perlahan-lahan jatuh ke tanah. Agam bersuara, "Aku minta kau berhenti dari buat kerja maksiat. Itu urusan aku." "Ya, aku tahu itu urusan kamu. Tapi apa, manusia laknat? Orang-orang yang berjudi di sini dah kotorkan masjid dan surau tempat kami beribadat. Mereka kencing dan berak ikut suka hati." "Kau bohong." "Baik, aku buktikan." Agam renung ke arah sebelah kiri. Tak ada apa-apa dekat situ kecuali hutan kecil. "Aku bukannya budak-budak," kata Amjal dan terus ludah ke arah Agam. Tiba-tiba TJ dan Najib terdengar bunyi suara orang baca Al-Quran. TJ amati pembacaan tu dengan teliti. Pembacaan yang sempurna itu membuatkan TJ terpersona. Okey, sampai sini sambungan bercakap dengan jin hari ini. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.